Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat. Apabila Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melontarkan kenyataan bahawa kerajaan sedang mengkaji skim pencen kepada kakitangan awam dan akan memberi pilihan kepada kakitangan awam baru dengan skim KWSP untuk sistem saraan mereka. Ia menimbulkan kekeliruan, ia menimbulkan satu berita yang menggemparkan juga, dan juga pelbagai pandangan dilontarkan dari kenyataan tersebut, sama ada dari pihak QPAC sendiri yang menyatakan mereka tidak akan bersetuju dengan pemansuhan skim pencen untuk kakitangan awam. Begitu juga beberapa kenyataan daripada pakar-pakar ekonomi yang menyatakan ia akan memberikan satu perasaan motivasi yang rendah ataupun tidak menjadi satu skim yang menarik apabila pekerja untuk memohon skim-skim pekerjaan di dalam kakitangan awam. Begitu juga ada pandangan dari pakar-pakar perundangan, kalau nak ubah skim pencen maka kena ubah beberapa klausa dalam perlembagaan negara berkaitan dengan pencen. Begitu juga kalau dari aspek yang lebih makro, bahawa skim pencen ini perlu ada penambahbaikan kerana beban kewangan negara memang besar. Bukan hanya fenomena ini berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Setiap negara memang melihat skim pencen untuk ditambah baik ataupun dikurangkan beban kepada kewangan negara mereka, dan juga berkaitan dengan bagaimana skim pencen ini akan memberikan satu perlindungan sosial yang menyeluruh apabila kakitangan awam memasuki usia emas ataupun apabila mereka berusia, kerana rata-rata mereka yang berusia di negara kita Malaysia ini tidak mempunyai skim KWSP yang memadai untuk menyara kehidupan masa tua mereka. Apatah lagi apabila skim-skim lain juga tidak ada pilihan kepada warga tua. Jadi untuk melihat perkara ini, menarik untuk kita lihat untuk mencambah pemikiran, kerana Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa ini baru satu cadangan dan mereka mahukan pelbagai perdebatan, saranan, komen dan pelbagai lagi supaya kerajaan ada keputusan yang tetap. Apakah skim pencen yang akan diperkenalkan ia berbentuk yang lebih baik? Begitu juga bagaimana pekerja-pekerja baru kakitangan awam, adakah mereka ada pilihan untuk menerima skim pencen ataupun menerima skim KWSP. Jadi untuk melihat perkara ini, Datuk Dr. Musa Ali, mantan pengarah dan juga pengasas Pusat Inovasi dan Produktiviti Pentadbiran Awam PIPA USM sudah pun bersedia. Assalamualaikum Dr. Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Dialog Poket Rakyat malam ini. Saudara Tuan Haji Abdul Rahman Muhammad Nordin, Setiausaha Agong Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam ataupun QPAX. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih kerana sudi bersama kami untuk mendapatkan pandangan QPAX. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Borjaya Bardai, pensyarah Pusat Pengajian Siswaza Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Uni Razak. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Terima kasih. Ya, jadi kita mulakan dengan QPAX lah. Ini pemegang taruh utama dalam debat kita berkaitan dengan pencen dan juga skim saraan baru kerajaan ini. Jadi apabila dilontarkan pandangan ini dan apabila TPM sendiri membuat kenyataan ini, dan kita tahu Presiden QPAC sudah pun memberi kenyataan tidak bersetuju pemansuhan skim QPAC, tetapi selepas beberapa minggu ini, apa pandangan terkini bagi Cik Rahman untuk melihat berkaitan dengan skim pencen dan apakah reformasi seterusnya yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali memanglah pernyataan Datuk Presiden mengatakan kita memang tak bersetujulah pencen ini dimasukkan. Pertama sekali, inilah satu lagi anugerah bagi pesara kerajaan selama tempoh sama ada dia bekerja 25 tahun ataupun 40 tahun yang membantu negara sebagai tulang belakang menjalankan pentadbiran negara. Jadi kita tak seharusnya kita membatalkan pencen ni, supaya kalau boleh kenalah satu kaedah yang terbaik.
Walaupun kita tahu kekangan kerajaan, tapi benda ni boleh kita selesaikan bersama dan kita kena ada satu tempat perundingan antara kerajaan dengan kesatuan sekerja yang menjaga kebajikan pekerja. Yang ni kita nanti beratkan. Selagi benda ni tidak ada satu perkongsian pandangan pendapat, benda tak boleh selesai. Sebab memang sensitif. Banyak awam dengar je pencen yang nak masuk, semua dah macam low down sikit dia punya semangat untuk untuk bekerja. Tapi walaupun Demokrat cuba mententeramkan keadaan kepada pekerja awam bagi mereka supaya tidak mengganggu produktiviti negara. Yang ni kadang-kadang kenyataan macam sini kadang menjadi yang ditertekan pada pihak awam. Sebab pihak awam ni memang harapan dia pencen lah last sekali. Tuan nak tahu semua pencen kalau yang grade-grade bawah ni tak berapa yang dapat sebulan. Hampir pun dalam sekarang ni minimum pun 1,200. Itulah pencen minimum yang mereka dapat grade yang bawah ni. Kalau bandingkan grade ke atas tu saya tak masalah. Pencen dia dan keadaan ekonomi sekarang dia boleh menanggung kos hidup. Bagi yang grade 40 ke bawah P40 ni, yang ni kita menghadapi. Walaupun dia bersara, dia terpaksa mencari kerja yang lain untuk menampung kos hidup. Sebab kos hidup sana meningkat every year 4 hingga 5%. Yang ni kita hadapi sekarang ni. Kemudian kita menghadapi dengan lifestyle hidup. Takkan kita nak ikut zaman dulu lagi. Pakai basikal, guna motor. Sekarang ni dah ke arah teknologi R5. Teknologi moden. Di rumah kena ada Astro, kena ada TV, kena ada maklumat teknologi IT. Itu yang meningkatkan kos hidup yang menjadi pentingnya. Bila bersara, kos pencen kena ada. Ya, menarik sebagai permulaan perbincangan kita. Bagi Dr. Musa, ini sudah pun dibincangkan sejak lama lagi, bukan baru ini ataupun di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan ini. Kita sudah dengar di bawah pentadbiran beberapa Perdana Menteri yang lalu dan kita tahu beban kerajaan yang untuk memberikan skim pencen ini melebihi daripada 40 bilion ke 50 bilion saban tahun dalam setiap bajet negara dan adakah ini juga dianggap satu yang positif untuk kita mencambah fikiran, membawa ke semua pemegang taruh untuk berbincang, tetapi betul QPEX katakan ini satu berita yang tidak menggembirakan di kalangan kaki tangan awam. Pada apa pandangan Dr. Musa tentang hal ini? Ya, betul ini satu isu yang melibatkan banyak pihak dan kalau kita ingat dalam sejarah gaji pengetahuan awam di Malaysia ini pada tahun 85-86 gitu sudah ada usaha daripada kerajaan untuk menilai kembali skim pencen atau SARA di Malaysia, tetapi pada ketika itu pun mendapat reaksi yang agak negatif daripada pejabat awam. Dan selepas itu pada 90-an timbul lagi. Dan kini kita lihat 1992 umpamanya bilangan pesara di Malaysia ada sekitar 230,000 pesara. Kemudian data 2023 ada 900,000 orang pesara dan ini memberi tekanan bebanan kewangan kepada kerajaan yang saban tahun seperti Tuan Haji Nazri sebut tadi perlu menggunakan belanjawan negara untuk memastikan pencen dan juga itu dibayar. Cumanya saya berpandangan walaupun kerajaan mungkin mempunyai alasan sendiri untuk memberi satu nafas baru pada skim saraan di Malaysia ini, tetapi pada saya ia harus melibatkan banyak pihak. Maka saya kalau kita lihat sebelum 1975 umpamanya, apabila kerajaan nak review gaji, nak lihat balik skim-skim gaji di tubuh Suruhanjaya Gaji. Kalau kita ingat Suruhanjaya Gaji Sufian, Harun dan yang terakhir ialah Suruhanjaya Gaji Tun Ibrahim Ali. Dan itu satu-satunya Suruhanjaya yang membentangkan kepada Kabinet dapatan dan ditolak. Dan pada saya, seharusnya ada inisiatif daripada kerajaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Gaji ini supaya ada representatif dari pihak-pihak berkepentingan dan juga pakar-pakar yang mempunyai kepakaran untuk membantu kerajaan menilai. Dan pada saya, kalau kita lihat dalam sejarah
penumbuhan suruhanjaya gaji dulu pun dia ambil masa 6 ke 8 bulan, dan sekarang bulan Februari, saya rasa dari segi jangka masa itu mencukupi untuk ditubuh suruhanjaya gaji, dan masih sempat untuk Yang Amat Berhormat membentangkan di Parlimen pada jangka Oktober akan datang untuk bajet tahun akan datang. Jadi pada pendapat saya harus ada penyelesaian yang melibatkan semua pihak, dan sudah tentu ada penyelesaian terbaik untuk memastikan kebajikan kekitangan awam ini dipelihara oleh kerajaan. Menarik, dua pandangan yang perspektif yang berbeza, tetapi nampaknya Dr. Musa perlu melihat lebih penting kerajaan melihat isu berkaitan dengan gaji ataupun emolumen kepada pihak kekitangan awam itu terlebih dahulu, dan itu juga sedang dikaji dengan serius oleh pihak kerajaan. Kita pun sudah berbincang banyak kali tentang itu bersama Dr. Musa. Bagi Prof. Emeritus Dr. Berjaya Bardai, mungkin ini sebagai lontaran pihak kerajaan untuk membawa ke semua pemegang taruh melihat isu gaji, isu saraan baru kekitangan awam, isu caruman skim KWSP dan juga skim pencen. Jadi adakah ia terlampau banyak dalam satu masa ataupun kerajaan perlu selesaikan satu-satu ni? Terima kasih Tuan Jeneral, rakan panel yang lain. Saya berpandangan bahawa pencen adalah amat penting kerana kita menuju kepada negara menua pada tahun 2035, 15% daripada rakyat Malaysia akan merupakan kumpulan yang umur melebihi 65 tahun. Jadi pencen sepatutnya tidak diusik tapi ditambah. Dan saya mengharapkan bahawa kita akan mewujudkan skim perlindungan sosial dengan mewujudkan pencen untuk orang ramai, kerana ada sebenarnya 7 juta pekerja yang tidak masuk dalam mana-mana skim pencen ataupun mungkin EPF. Jadi saya merasakan pencen boleh dirombak, diperbaiki, sebab hari ini masalah kita ialah kita terlambat mewujudkan amanah kumpulan wang amanah pencen. Tahun 2007 baru kita tubuh. Jadi hari ini kita baru ada 155 bilion lebih kurang, dan kita memerlukan 4 kali ganda daripada itu atau lebih sikit untuk cukup menampung 26 bilion keperluan pencen hari ini. Dan yang paling penting saya nak tekankan, kalau kerajaan membuat keputusan hari ini menamatkan skim pencen, tidak ada penjimatan yang akan berlaku 40 tahun lagi. Kerana orang yang pencen kita akan terus bayar pencen, yang bekerja sekarang akan pencen, orang yang baru kita kena carum pula 13% caruman kepada KWSP. Jadi akhirnya maknanya kita sebenarnya tidak mencapai apa-apa. Okey, dalam jangka panjang perlu memperbaiki skim pencen, dan ini perlu dilakukan dengan segera dan ditambah hebat lagi, insya-Allah. Ya, adakah Tuan Haji Rahman melihat bahawa kalau kerajaan ingin melihat semula skim pencen, ia perlu bersasar? Kenapa? Kerana kita tahu skim grade kekitangan awam ini berbeza-beza. Tadi Tuan Haji Rahman pun cakap ada di kalangan yang grade 40 ke bawah ini gaji minima pun tak dapat, 1,500 ke 3,000 ringgit ataupun 2,000 ringgit. Jadi kelompok terutamanya yang bidang-bidang kritikal seperti cikgu, seperti doktor perubatan dan sebagainya. Kita tahu isu berkaitan penjawatan masih menjadi beban kepada sektor ini dan masih rendah berbanding tawaran yang mereka boleh terima di sektor swasta. Jadi siapa yang akan masuki skim kerajaan kalau skim pencen dimansuhkan ataupun tidak diberikan kepada kekitangan baru? Jadi apa pandangan QPEX tentang hal ini? Itu sebab Tuan Bermenang, itu sebab QPEX terpaksa mempertahankan pencen ini dalam pejabat awam, sebab pencen ini adalah satu yang saya cakap tadi, anugerah yang terbaik dari kerajaan untuk menanggung mereka selepas bersara. Lepas bersara ni
Kita tak tahu kesihatan kita baik tak baik. Jadi kalau kerajaan kena cari satu idea ataupun penambahbaikan pencen ni. Model ya. Modal yang terbaik. Walaupun kami telah dipanggil daripada 2007, 2000 sampai 2020, dipanggil ke PET ada 4-6 kali berunding pasal pencen. Memang tunjuk kaedah-kaedahnya, tapi akhir kali bila bersara, dia akan ada yang jadi papa perdana kepada. Yang itu yang banyak kami tolak. Ada yang dulu dia cadangkan yang bawa masalah. Dia boleh menggunakan sistem yang baru tu. Ada yang satu lagi masalah pada pegawai tinggi pula. Ada 2 masalah. Jadi itu sebab kami pada ketika itu kami tolak lagi dan kami minta lagi kaji balik. Kalau boleh dia lebih baik pada ada yang pencen sekarang ni. Kita tak nak bila bersara esok beban pada penjak awam. Kita menghadapi kos hidup ni makin meningkat. Jadi saya berharap kita duduk semeja kerajaan majikan dengan kaki tangan kesatuan sekerja duduk semeja berunding bagaimana kaedah yang terbaik. Dia boleh bagi badan cadangan, cuma kita tengok pandangan tu baik tak untuk masa ke depan, sebab kita tak tahu, kita cadang je masa ke depan tu anak cucu kita yang akan menerima benda-benda macam ni. Jadi kita harus menengok lebih jauh lagi, sebab pencen ni masa mesti Tuan Nazri, memang kalau sebut pasal pencen ni dengan gaji ni penjak awam memang sensitif. Kadang-kadang saya susah nak menjawab bila ada isu-isu keluar di media sosial. Tapi tak apa, kami boleh tenterangkan. Cuma sekarang ni kita kena satu jalan perundingan untuk berunding macam mana kita nak selesai masalah yang ni sekarang ni. Memang kita tahu kos meningkat sebab saya tahu masalah bayaran pencen ni. Penjak awam yang kena pencen ni untuk pengantin awam antara 700,000 hingga 790,000 ataupun 770,000, antara itu dia mainan dalam setahun. Dia tak ada sampai meningkat sampai kepada 1 juta, tak sampai. Itulah mainan dia. Kos dia meningkat sebab apa? Pertama, kos bila gaji naik, penjak awam ni every year memang ada naik gaji. Dia panggil KJT. Bila naik gaji, pencen akan naik. 1 KJT, 2 KJT, 1 KJT setiap tahun. Bila dari tahun kedua dia akan naik. Itu mengenai kos tanggungan kerajaan. Tapi kalau kalau ada satu kaedah yang boleh, kita kena mengajak penjak awam sama-sama bagi yang baru ni, dia sistem pencen sekarang ni kekal, dia menabung dalam KUAP. KUAP dia ada satu section yang dia panggil investment. Dia menjana ekonomi menjana pendapatan tabung wang amanah pekerja ni. Ya. Itu satu kalau boleh kita menabung di sana. Itu cadangan, ini cadangan lah. Ada yang bagi pandangan dekat saya dekat luar tu. Menabung dan bila pencen ada sama, dan songkuan sumbangan penjak awam tu boleh menjana ekonomi, menjana pendapatan tabung kuat tu. Satu hari mungkin kerajaan tidak perlu membayar daripada pendapatan kerajaan dan boleh menggunakan aset daripada keuntungan daripada KUAP. Itu yang saya nampak. Okey, saya suka modal yang diberikan ataupun dilontarkan oleh Tuan Haji Rahman. Bagi Dr. Musa Ali, kita lihat dari puluhan tahun kaki tangan awam di Malaysia ini dia evolve kan, dia berkembang dengan pesat. Betul. Kalau dulu mungkin jumlah kaki tangan awam tak ramai pun, sekarang dah lebih 1, berapa juta? 1.6 juta. Dan kita tahu juga kaki tangan kontrak pun yang belum diserap menjadi kaki tangan tetap pun masih ramai. Lantikan-lantikan politik dan sebagainya kita tahu juga menjadi sumber bagaimana pencen ini dibayar dan sebagainya. Jadi nampaknya kita sentiasa akan menambah. Menambah itu adalah satu angka yang tidak boleh dielakkan. Pastinya akan memberi beban kepada fiskal kerajaan untuk menambah emolumen berkaitan dengan gaji dan juga pencen. Jadi di mana titik tengahnya jalan penyelesaian, sama ada untuk menaikkan gaji, menambah pelaburan-pelaburan yang akan menjamin masa depan kaki tangan awam seperti mana idea pelaburan melalui KUAP, KWSP ataupun model-model lainlah yang ada melalui swasta dan sebagainya,
ataupun dari kajian Dr. Musa dan rakan-rakan di USM, apa jalan yang boleh difikirkan oleh kerajaan sementara kerajaan membuka ruang ini? Ya, sekarang ni bila kita sebut pencen, bukan saja pesara yang dapat faedahnya. Itu praktis di Malaysia. Malah ada dua lagi benefit yang dibawa apabila dia bersara. Pertama ialah sekiranya dia meninggal umpamanya, benefit itu pergi kepada waris. Ya. Ya, maknanya dia pergi kepada yang waris dan sebagainya yang terdekat lah. Yang kedua ialah faedah kesihatan. Dan seperti yang Prof sebut tadi, kita akan pergi ke negara benua dan kita perlu menanggung kos kesihatan yang makin tinggi. Sebab itu kalau kita tengok di negara-negara, sebab seperti kita sebut tadi, sudah ada reform dari segi skim pencen di kebanyakan negara. Ya, saya tak perlu sebut nama negara di sini. Ada satu negara di ASEAN ini, di negara ASEAN yang dekat dengan kita ini, dia hanya menggunakan satu saja tabung. Sama ada swasta atau public, satu saja. Itu yang saya rasa kerajaan nak bergerak ke arah itu menggunakan KWSP. Tetapi sekiranya ini nak dilakukan, gaji sektor awam itu perlu dipertingkatkan. Jadi dengan sendirinya investment kerajaan perlu ditingkatkan untuk menaikkan enrolment supaya faedah yang diperolehi oleh pesara bila pencen nanti, apabila pesara at par dengan apa yang dapat di private sector. Dan ini saya nak sebutlah apa yang dirungkai oleh Suruhanjaya Gaji Tun Ibrahim Ali ya tahun 1975. Satu-satunya Suruhanjaya yang dia punya recommendation ditolak oleh Kabinet pada ketika itu. Dia mengatakan bahawa gaji kekitangan awam perlu sama dengan sektor swasta. Jawapan kerajaan pada ketika itu ialah tidak mungkin gaji kekitangan awam sama swasta sebab sumber yang agak terhad. Ya. Jadi ini perlu dilihat oleh kerajaan. Yang keduanya ialah ada negara-negara yang meletakkan limit, ya, meletakkan ceiling pencen itu. Tapi di negara kita tidak begitu, ya. 30 tahun maksimum untuk penggunaan pencen kali dengan gaji akhir. Ada negara-negara yang meletakkan ceiling, dia tak boleh lebih daripada itu. Dan saya rasa bila kita review skim ini, kita perlu melihat data-data yang mana yang saya rasa perlu hanya menjurus kepada pesara saja yang dapat faedah. Ini mungkin dapat meredakan keadaan di mana sumber investment kerajaan itu ditumpukan pada skim untuk memberi pesara, bukannya faedah kepada yang lain. Sekiranya itu menjadi beban kepada kerajaan, respon kepada Prof tadi bila kita menuju ke negara benua. Prof, adakah itu jalan option yang boleh kita fikirkan juga, Prof Jaya? Ya, saya melihat bahawa kalau kita kata bahawa kita nak bertumpu pada KWSP, pertamanya KWSP ini merupakan satu skim tabungan. Dia bukan satu skim pencen, kerana di akhir tempoh kerjaya mereka boleh mengeluarkan wang dan kemudian mereka bebas menggunakan wang ini. Dan saya bandingkanlah, ada ramai kawan-kawan saya yang dulu buat keputusan nak meneruskan skim KWSP, dan bila mereka pencen, mereka dapat lebih daripada 1.5 juta KWSP. Tapi kerana wang itu bebas dikeluarkan, dalam masa kurang daripada 15 tahun, habis wang tu. Dan mereka hari ini mengalami masalah kesempitan tunai. Kerana mungkin mereka ada tanah, ada rumah apa semua, tapi mereka tak ada wang tunai untuk berbelanja. Jadi kerana itu kita memerlukan satu skim. Itulah sebabnya mungkin kita perlu hebatkan skim endowment kita. Kita ada skim endowment misalnya yang kita tubuhkan tidak lama dulu untuk memanfaatkan harta kerajaan. Kalau kita boleh wujudkan satu skim perlindungan
sosial yang komprehensif yang dapat meliputi semua warga Malaysia. Dan kita boleh gunakan dia mengikut strata, mana misalnya kepada kaki tangan awam ni, pencen itu bukan sebenarnya satu keistimewaan. Ya. Itu adalah satu hak, kerana mereka memilih sama ada untuk masuk KWSP ataupun pencen, dan kalau mereka memilih terus kepada KWSP, kerajaan akan terus mencarum 14%. Kalau mereka memilih masuk dalam skim pencen, kerajaan mencarum 17.5%. Jadi itu merupakan sebenarnya sebahagian daripada gaji mereka. Jadi kita boleh melakukan ini satu skim yang komprehensif meliputi semua orang, semua warga mengikut profesion mereka. Kumpulan profesional, kumpulan kaki tangan awam, kumpulan petani, kumpulan bekerja sendiri. Dan kalau ini boleh dilakukan, kita akan mempunyai satu skim yang komprehensif daripada satu skim kumpulan wang endowment ini, insyaAllah. Apakah best practice yang Prof. Bojayai boleh bagikan lagi yang dilakukan selain dari beberapa negara di ASEAN seperti Dr. Musa katakan tadi, supaya kita ada pool skim pencen, skim annuity, skim perlindungan sosial untuk warga tua ini lebih menyeluruh dan dalam masa yang sama ia tidak membebankan sangat kerajaan, tetapi ada pelibatan sektor swasta dan juga skim-skim pelaburan yang akan mendapat manfaat ketika mereka berusia emas. Pandangan Prof. Okey, sebenarnya kita ada kaedah yang sudah matang, sudah diuji. Ini berasaskan konsep wakaf. Dan wakaf ini maknanya merupakan pelaburan dipanggil pelaburan abadi untuk dunia seterusnya. Jadi kalau kita boleh kembangkan proses wakaf ini, kita mula dengan kerajaan mewakafkan harta kerajaan, kemudian kita minta sektor swasta untuk menyumbang, kemudian individu juga akan menyumbang, dan kemudian kita akan mewujudkan sistem yang perlindungan untuk setiap aspek. Misalnya kita perlu ada wakaf kematian, wakaf makanan di atas meja, wakaf pelajaran, wakaf kesihatan. Dan kalau ini boleh dilakukan, maknanya wakaf akan jadi jawapan. Tapi kepada kumpulan orang bukan Islam, mungkin dia tersensitif dengan perkataan wakaf. Jadi kita boleh gunakan endowment untuk kumpulan bukan Islam, dan kejayaan sistem wealth fund di Norway yang sudah hampir mencapai 10 trilion boleh menjadi contoh, kerana dia dimulakan dengan penjumpaan minyak di laut utara. Kita juga menjumpa minyak, dan kita juga ada Petronas yang bernilai hampir 1 trilion juga misalnya. Okey, kita bergerak ke satu tahap lagi. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah menyatakan penjawab awam sedia ada yang memilih skim pencen tidak akan terkesan dengan sistem perkhidmatan awam yang sedia ada ini. Dan begitu juga bagi pencen-pencen yang sudah pun disalurkan sebelum ini ataupun yang ada pada ketika ini, ia akan terkesan pada skim baru yang akan diperkenalkan pada tarikh yang baru akan diperkenalkan. Apa pandangan QPEX? Adakah ia membantu ataupun ia hanya sebagai satu timeline yang tidak merubah apa-apa? Pandangan Haji Rahman? Pada pandangan bila kita lihat skim pencen untuk yang baru ni, yang kata modal yang baru, mana dengan mungkin dia ada bincang dengan sistem kestaraan penyaluran baru ni, yang sedang dia berlibat urus bersama QPEX juga. Cuma yang saya kata tadi, kekalkan yang lama, tambah baik yang baru. Sama ada dia nak mencarum atau mungkin ada yang lain yang boleh membantu mengurangkan beban kerajaan.
Itu yang terbaik. Sebab kalau kita, bila ni kesan ni, bila yang ambil IFS ni banyak kawan saya, kalau gaji yang 10,000 ke atas saya tak masalah. Bagi mereka yang 5,000 ke atas ni, dia dia akan menghadapi bila besar esok memang kata Prof Badawi ni dia dapat 1 juta. 1 juta itu belum masuk sakit lagi. Belum masuk lagi-lagi yang lain. Masa tua dia kan. Jadi kos-kos ni yang sama ni dia boleh menampung tak untuk kos hidup dia masuk besar. Kita nak tadi dia bila besar esok, walaupun dia duit banyak, cuma kita takut sekarang ni sebab sekarang ni, zaman sekarang ni banyak yang bersara. Dalam saya dapat maklumat daripada dalam yang dapat pencen hampir 33 orang kena di scammerkan oleh keluarga mereka. Hampir 33,000 orang. Cuma kita tak tahu je. Yang ini kita takut bila bersara ni. Kalau dia ada duit sebanyak itu, tiba-tiba dia dalam bank dia hilang 1 juta ke, kurang-kurang dia bulanan dia ada pencen dia. Dia boleh selamat lagi. Kan? Kadang-kadang dalam saya akui pencen di Malaysia ni ada pencen terbaik. Sebab dah pencen pun, orang yang dah pencen mati pun pencen tu hidup lagi. Kata Datuk Musa dia mengikut apa dah? Pencen Tibetan. Pencen ikut, masih hidup pencen dia. Sehinggalah orang yang Tibetan tu meninggal. Ataupun anak cacat dia ada, anak cacat sambung sampai semua hidup. Ini ada pencen di Malaysia. Tiada saya dah pergi ILO tanya apa kesatuan kerja lain, dia kata negara dia tak ada pencen macam ni. Pencen yang paling panjang. Hingga ke isteri boleh dapat seumur hidup. Ini yang kelebihan sebab banyak orang masih bertahankan sebab kebaikan dia amat baik daripada negara-negara lain. Jadi kalau dia nak ubah, kena ada satu mekanisme yang terbaik, yang tidak mengurangkan, yang tidak apa, kalau boleh tidak melanggar Perlembagaan Malaysia di bawah artikel 147. Dia ditambah baik dan tidak boleh dikurangkan dalam artikel tu. Saya harap kerajaan kena berbincanglah bersama-sama, cari yang pakar-pakar dan bersama kesatuan sekretariat bincang, duduk bersama, cari satu mekanisme yang terbaik untuk demi penjak awam dan negara. Sebab ini penjak awam ni adalah tulang belakang, tuan. Cuba tengok masa COVID, siapa yang ke depan? Semua penjak awam. Di jalan raya, di hospital. Kilang tutup, ada kilang tutup, tak buka, ada swasta tutup. Tapi kami penjak awam di hospital tak pasal kerja. Kena melawan COVID yang menyerang di Malaysia sampai 2 tahun. Tapi Alhamdulillah berjaya. Oleh kerana penjak awam ni, saya akui memang penjak awam Malaysia ni, saya puji dia amat terbaik. Kalau kita tengok, walaupun ada sedikit nilai jatuh tu, itu sedikit nilai jatuh atas susu tu memang sebelanga rosak. Tapi dia sebenarnya sangat terbaik dalam jawab. Sebab itu tengok negara kita, walaupun keadaan negara lain ekonomi tak bagus, tapi kita stable lagi politik. Walaupun ada keadaan politik yang tidak stable, tapi ekonomi kita masih stable. Sebab dia jagai oleh penjak awam yang terbaik. Walaupun Perdana Menteri tak ada 2 minggu, tetap membentangkan Malaysia tidak seperti macam negara Thailand, Indonesia. Bila berubah pemimpin, penjak awam dengan orang ramai beragak di lapangan. Tapi sini tak ada. Di Malaysia ni. Ini yang terbaik sebab keharmoniannya yang berbilang kaum. Itu pandangan saya. Bagi Dr. Musa, untuk kita lihat skim pencen ini lebih produktif, ia tidak lagi membebankan kerajaan, tetapi kita melihat instrumen-instrumen bagi skill-skill gaji grade kaki tangan awam seperti mana Haji Rahman katakan tadi, banyak lagi yang di bawah grade 40 tu yang di bawah gaji minima ataupun di bawah paras kemiskinan, apatah lagi mereka yang tinggal di bandar. Dan kalau mereka ada pun pencen, masih di bawah tahap kemiskinan dan mereka terpaksa buat 2-3 kerja. Jadi kita melihat ini sebagai satu dashboard yang besar. Mungkin kalau kita boleh lihat instrumen-instrumen skim annuity yang lain, kalau ada pelaburan di Kumpulan Wang Amanah Pencen, kalau instrumen yang boleh dimasukkan dalam skim-skim annuity swasta yang lain, ataupun model-model zakat misalnya yang boleh layak menerima zakat sebagai asnaf, supaya kita tahu skim kerajaan lebih kompetitif, tetapi dia punya jaringan sosial ketika hari tua itu memang akan terbela kalau itu dapat dimuatkan dalam skim baru yang sedang dikaji oleh kerajaan. Kalau kita lihat komen-komen dalam jurnal Ethical Academy, ada
Jurnal mengatakan bahawa, penulis yang mengatakan bahawa finding yang dia dapat di Malaysia, skim pencen ini one of the best in the world, ya. Sebab dia punya struktur, dia punya manfaat. Saya rasa itu perlu dikekalkan seperti mana Tuan Haji Muhammad Rahman sebut. Tapi dalam konteks itu, kita juga perlu memahami beban yang ditanggung oleh kerajaan. Ya. Sekiranya itu hendak dibuat, dia akan kerajaan perlu invest seperti di mana di dalam satu negara dia invest berapa ratus juta untuk dahulukan ataupun seed money untuk dahulukan dari segi tabung, dan akan menggalakkan tabungan daripada bakal-bakal pesara, makna penjawat awam tabung ini seperti yang disebut oleh Prof tadi, dan ini boleh digunakan semasa hari pencen, ya. Kalau kita lihat nak respon yang tadi tentang KWSP, memang kita dapati bahawa 60% daripada yang mencarum dalam KWSP itu dalam masa 10 tahun sudah selesai dia punya baki, sebab beza pencen dengan KWSP ni, pencen dibayar bulan-bulan dan KWSP dibayar secara langsam, dan ini bahaya sekiranya tidak ada disiplin di kalangan pesara bagaimana menggunakan wang itu. Berbalik pada instrumen itu, sebab itu saya mencadangkan berbalik pada awal tadi, ialah supaya di tubuh Suruhanjaya, supaya pelbagai pakar ekonomi, ya, pakar HR, supaya keputusan yang kerajaan ambil untuk improve lagi terma-terma pencen yang sedia ada untuk mengurangkan beban kerajaan itu dilihat dari pelbagai sudut, dan supaya apa juga tindakan kerajaan itu adalah berdasarkan kepada penilaian berbagai pihak. Pada masa sekarang, Encik Nazri, dibuat oleh pihak kerajaan tanpa barangkali involve direct dengan pakar-pakar lain yang seperti yang saya cadang dulu, dan itu sebab itu saya cadang supaya di tubuh Suruhanjaya diraya gaji, dan ini dapat membantu kerajaan untuk melihat secara saksama akan isu-isu yang barangkali kita tak hendak ia terlepas pandang, dan ia akan memberi kesan kepada negara dan generasi penyawat awam pada masa akan datang. Dan ini akan memberi kesan negatif kepada penjawat awam itu sendiri, yang sekarang ini sebenarnya 10% daripada keseluruhan guna tenaga sumber manusia di Malaysia. Prof Bojoyai, kalau itu boleh dilakukan, adakah ini satu pendekatan yang molek sekali, iaitu membawa ke semua pemegang taruh? Tak semestinya di bawah kajian Jabatan Perkhidmatan Awam, mereka berbincang di kalangan mereka sahaja, tetapi ini satu isu yang boleh menjadikan satu aset negara. Bukan hanya kita hanya tertumpu kepada kaki tangan awam. Tadi Prof kata lebih 7 juta guna tenaga kerja kita. Tidak ada sebarang caruman. Itu lagi ramai yang akan miskin sampai bila-bila, bukan time tua pun. Adakah ini masanya kerajaan ambil peluang ini untuk merangka satu skim atau Suruhanjaya gaji dan pencen untuk ke semua rakyat Malaysia? Prof. Terima kasih Tuan Haji Nazir. Saya sangat setuju kerana sebenarnya Menteri Ekonomi kita kata bahawa kerajaan kita hari ini, kita kerajaan yang dipanggil left wing. Left wing ni maksudnya dia bukan berasas kepada kapitalis. Ya. Kita sebenarnya menuju kepada sistem sosialis, dan bagi. Dan moto kita sebenarnya ialah kesejahteraan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat ini mesti mengambil kira pendapatan dan juga kos hidup. Dan pendapatan ini maknanya gaji kita memang dianggap rendah, gaji kaki tangan awam lagilah rendah. Dan kalau ini tidak dilindungi dan kita menuju kepada negara tua, mana kita akan tidak lama lagi menghadapi isu bahawa ramai warga Malaysia akan menghadapi masalah kewangan. Sekarang pun masalah ni sudah wujud seperti yang disebutkan oleh Abdul Rahman tadi, mana sebenarnya purata pencen bukan purata medium pencen di Malaysia ialah RM1,284. Maknanya 50%.
orang yang dapat pencen di Malaysia daripada 936,000 tu hanya dapat pencen 1,200. Apa yang sangat kita bisingkan 1,200 ni? Itu pun memang lebih rendah daripada kos tahap kemiskinan. Kita patut membela mereka. Jadi bukan menghapuskannya. Kita patut meningkatkannya. Walaupun dari segi kos misalnya, okey, dengan memaksa mereka misalnya berpindah kepada KWSP, sebenarnya orang yang purata gajinya 3,000 perlu membayar lebih 170,000 sepanjang hidupnya kerana mereka terpaksa mencarum dalam KWSP misalnya. Jadi kita memang memerlukan satu kajian yang sangat komprehensif meliputi aspek yang komprehensif menumpukan matlamat kesejahteraan rakyat ni. InsyaAllah. Menarik. Akhir sekali mungkin Tuan Haji Rahman ada perkara-perkara yang berbangkit yang mungkin nak dikatakan sebelum kita tutup. Okey, terima kasih Tuan Nazri. Dari segi keempat, kadang kena melihat balik lah. Dah balik skim pencen ni, semak balik semula. Dan saya bersetuju dengan pandangan Prof. Badoji ni. Memang penjawatan ni yang gaji yang boleh kata sekarang ni dah terendah. Sekarang ni kaki tangan swasta di gaji minimum dah 1,500. Penjawatan gaji minimum dah 1,200. Cuba kita bayangkan. Cuma saya berharap pada kerajaan dapat mencari satu penyelesaian supaya tidak penjawatan ni tidak terasa kecewa lah dengan kata nak dimansuhkan. Memang saya akui kos meningkat memang tinggi dalam pencen. Bila dia lepas saya makan sistem saran baru pun esok, gaji mungkin akan naik. Ya. Kos pencen pun akan naik. Ya. Jadi kena kita bersama kerajaan bersama dengan penjawatan ni dengan kerajaan sama-sama mencari titik mekanisme macam mana kita nak mendapat menampungkan bayaran pencen ni. Kalau kita masukkan dia akan jadi lain. Dia jadi lain. Memang kita jangan bandingkan luar negara. Kalau di Indonesia pencen ni mengikut daerah. Dia tak sama. Gaji pun mengikut daerah. Tapi di Indonesia ni pencen dia khas untuk pada polis, askar dan pendidikan je. Yang lain semua dia panggil tetap tak berpencen. Cuma di Malaysia ni kebaikan kerajaan adalah dia memahami nilai penjawat awam yang menjadi tulang belakang kerajaan. Jadi saya berharap benda ni dapat diselesaikan cepat mungkin lah. Bagi mereda keadaan dia dalam sistem penjawat. Supaya kita tak nak sebagai berita mengatakan pencen akan dihapuskan akan merendahkan dari semangat penjawat. Sekarang ni mereka memang tengah semangat untuk bekerja dengan keadaan sistem yang terbaru pendigitalan yang kita terpaksa hadapi. Kita dah bergerak daripada zaman tahun 80 tu sistem kepada sistem sampai ke sekarang ni. Sekarang ni kita tengok produktiviti memang meningkat dalam kerajaan. Kita pun dalam negara pun negara yang 33. Dan banyak negara kita negara besar dan yang 33 yang disebut dalam yang oleh PM tu pada talimat Malaysia Madani kan. Dan juga saya berharap juga benda-benda yang seperti macam keterisan tu dapat dihapuskan bersama. Ini yang kadang-kadang input negara yang hilang melalui situ. Jadi kerajaan patut dapat menagih lebih banyak ratus keterisan tu. Sebab itulah dana kerajaan. Sebab kita ni berharap kepada cukai yang daripada kerajaan, itulah hasil daripada kerajaan. Itu saja daripada yang Dr. Musa, silakan. Okey, pada saya ada tiga perkara yang barangkali nak di-highlight. Pertama ialah rakyat memahami isu beban kerajaan. Yang kedua ialah apa yang kita minta ialah supaya kita cadang ialah supaya ada satu representatif daripada pihak-pihak kepentingan duduk bersama pihak kerajaan untuk melihat kembali, iaitu yang nombor 3 ialah review kembali terma-terma dalam skim pencen untuk memastikan ia bukan sahaja membantu kerajaan dalam jangka pendek tapi jangka panjang, tapi pada masa yang sama untuk memastikan motivasi penjawat awam pada masa sekarang dan generasi akan datang dapat dipertahan dan dipertingkatkan sebab Malaysia ini pernah satu ketika menjadi contoh public sectornya kepada negara-negara lain.
Prof Bajaya Bardai, ada sedikit persoalan. Diorang kata hapuskan pencen ahli politik dulu, tapi saya tahu juga dari angka-angka jumlah caruman ataupun pencen yang diterima ahli politik pun tidak sebesar keseluruhannya, tapi mungkin itu juga perlu dikaji dan ada kenyataan Perdana Menteri memang akan kaji juga. Ya, pencen ahli politik hanya 200 juta je setahun. Jadi jumlahnya berbanding dengan 26 bilion tu sangat kecil lah. Tapi dari segi spiritnya mana Semangatnya. Ya. Semangatnya kalau kepada Pimpinannya. dia terpaksa bekerja 40 tahun sebelum dia dapat pencen. Ahli politik dia bekerja satu penggal je 5 tahun je dia dah dapat pencen. Adakah ini dilihat sebagai satu keadilan? Kerana sebenarnya ahli politik itu sepatutnya membela rakyat, bukan mengeksploitasi rakyat. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahawa apa yang kita ada kita perlu kokohkan dan jangan buang, kerana KWSP skim pencen kita adalah terbaik dalam dunia. Menarik. Nampaknya ketiga-tiga ahli panel kita bersetuju bahawa skim pencen ini perlu dipertahankan, malah ditambah baik dengan model-model yang lebih relevan supaya beban kewangan kerajaan itu dapat seimbang berbanding apa yang kita lalui sekarang, dan apa yang diberi jaminan oleh Tuan Najib Rahman bahawa motivasi kekitangan awam memang terkesan ketika ini sedikit tetapi sentiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada rakyat. Semoga ketirisan rasuah itu dapat ditutup lebih baik lagi supaya pendapatan rakyat, pendapatan negara dapat dipulangkan semula dalam bentuk pembangunan dan juga pembayaran emolumen kepada kekitangan awam. Terima kasih ketiga ahli panel kita, Tuan Najib Rahman, Dato' Dr. Musa Ali dan juga Prof. Emeritus Dr. Bajaya Bardai. Jadi itu saja dalam Dialog Poket Rakyat malam ini bersama saya Nazri Kaha. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.